Development Berhad 1 MDB membabitkan Datuk Seri Najib Razak. Timbalan Pendakwa Raya, Datuk Dusuki Mokhtar, berkata tempoh penjara sebulan tidak memadai bagi melindungi integriti sistem kehakiman dan memberi pengajaran kepada orang awam. Sehubungan itu, beliau mencadangkan hukuman penjara minimum 3 bulan sebagai indikasi tiada toleransi diberikan kepada mana-mana pihak yang cuba menghina mahkamah. Kita tidak bertoleransi terhadap tindakan mengkritik saksi yang memberi kenyataan dalam mahkamah. Lokman membuat kenyataan dalam temu bual yang menjejaskan undang-undang. Saksi ke mahkamah untuk beri kenyataan dan mahkamah akan menjalankan tugasnya untuk menegakkan keadilan, katanya ketika berhujah di hadapan panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan diketuai Datuk Seri Kamaluddin Mat Said bersama Datuk C. Muhammad Ruzima Azali dan Datuk Nordin Hassan, di sini, hari ini. Sementara itu, Peguam Bela Lokman, Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah, memohon anak guamnya tidak dipenjara, sebaliknya memadai sekadar didenda maksimum RM2,000. Katanya, laporan polis dibuat Lokman terhadap saksi itu yang juga bekas pegawai khas Najib, Datuk Amhari Effendi Nazaruddin juga tidak boleh diklasifikasikan sebagai tindakan menghina mahkamah dan mewujudkan ancaman. Lokman hanya menjalankan tanggungjawabnya sebagai orang awam apabila Amhari melalui keterangannya mengakui menerima wang daripada ahli perniagaan dalam buruan, Low Taik Jo atau Jo Lau. Bagaimanapun, mahkamah membenarkan permohonan Muhammad Syafiq supaya hukuman penjara itu ditangguhkan sementara menunggu rayuan di Mahkamah Rayuan. Mahkamah Tinggi kemudian memerintahkan Lokman dikenakan bon jaminan RM3,000 dengan seorang penjamin. Pada prosiding rayuan sebelum ini, Muhammad Syafiq memohon supaya Lokman tidak dikenakan hukuman berbentuk pemenjaraan. Katanya, ia adalah kesalahan pertama Lokman dan tiada sebarang kontak fizikal berlaku dalam kes ini, selain saksi tidak pernah mengadu diancam atau berasa diancam. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya Kanan, Datuk Seri Gopal Sri Ram, membantah rayuan itu dengan menyatakan Lokman tidak pernah menunjukkan sebarang kekesalan. Katanya, mahkamah sebelum ini menjatuhkan hukuman penjara antara 4 hingga 6 bulan bagi kesalahan menghina mahkamah dan atas sebab itu, Lokman perlu dipenjara. Pada 22 Oktober 2019, Sikuerah memberi kebenaran kepada Peguam Negara ketika itu, Tan Sri Tami Thomas, untuk memulakan prosiding komitel terhadap Lokman kerana tindakan responden yang didakwa. Mahkamah sebanyak 2 kali pada 25 September 2019. Pada 14 Januari 2020, Sikuerah menolak permohonan Lokman untuk mengetepikan kebenaran yang diperoleh Tami dan responden juga gagal dalam rayuannya di Mahkamah Rayuan serta Mahkamah Persekutuan untuk membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Tami memulakan prosiding komitel terhadap Lokman dan memohon perintah supaya responden dipenjara atau didenda atas tindakannya menghina mahkamah. Menurut Tami pada 25 September 2019, Lokman dalam satu temu bual mengeluarkan perkataan berbau ancaman atau ugutan terhadap Amhari Effendi kerana memberi keterangan pada perbicaraan bekas Perdana Menteri itu di Mahkamah Tinggi. Tami berkata, pada hari sama Lokman membuat laporan polis terhadap Amhari Effendi, yang juga saksi pendakwaan ke-8 berhubung keterangan saksi itu pada perbicaraan berkenaan. Katanya, matlamat atau tujuan tindakan responden itu ialah untuk mengganggu dan menakut-nakutkan Amhari Effendi, saksi lain dan mana-mana saksi berpotensi untuk tampil memberi keterangan terhadap Najib dalam perbicaraan K1 MDB.